Globalisasi. Globalisasi merupakan ideologi perkembangan kontemporari yang berpengaruh mencorakkan paradigma pemikiran yang mendorong pelbagai andaian tentang perubahan dunia yang berlaku menjelang abad ke-21. Ia juga dimaksudkan sebagai fenomena yang menjadikan dunia kelihatan mengecil dari segi perhubungan manusia kerana kepantasan perkembangan teknologi maklumat. Perubahan ini pada hakikatnya merupakan proses westernisasi atau imperialisme budaya, bahasa, pendidikan yang berpengaruh dan mempunyai kesan melemah hingga akhirnya meminggirkan proses islamisasi. Perubahan ini mempunyai hubungan dengan perkembangan revolusi industri khususnya 3.0 dan 4.0 berdasarkan perkembangan masyarakat dunia. Revolusi industri pertama berlaku sekitar akhir kurun ke-18 dan awal kurun ke-19 yang membawa perubahan dari aspek pertanian, pembuatan dan pengangkutan. Ia ditandai dengan penggunaan mesin berasaskan steam dan wap air dalam sektor tersebut menggantikan tenaga manusia. Perubahan ini berlaku selepas keruntuhan sistem feudalisme di Britain. Kesan daripada revolusi ini, taraf hidup dan kesihatan masyarakat lebih baik kerana pengawalan penyakit berjangkit dapat dikawal. Selain itu, bilangan kanak-kanak yang dilahirkan dan membesar dengan sihat juga meningkat, lalu menyumbang kepada tenaga kerja yang lebih kuat. Fasa yang seterusnya adalah teknologi elektrik dalam sistem maklumat. Itu adalah perkembangan kedua revolusi, iaitu teknologi elektrik dalam sistem maklumat. Kita dapat lihat komputer pada masa kini, laptop pada masa kini dapat menyimpan beberapa ataupun sebanyak-banyak pun data maklumat di dalam laptop maupun komputer tersebut. Tidak itu, telefon juga dapat menyimpan banyak maklumat yang mana kita dapat tahu ada telefon yang 64GB maupun 240GB. Baiklah, revolusi yang seterusnya adalah revolusi keempat yang melibatkan pengurusan data dalam sistem perbuatan. Ini kita dapat lihat di sesebuah kilang yang mana di situ terdapat banyak mesin-mesin yang tinggi, mesin-mesin yang besar yang menyimpan sebahagian data-data maklumat sesebuah syarikat tersebut. Yang mana kita lihat pada sini terdapat aplikasi maupun apps yang dapat digunakan seperti Waze ataupun aplikasi muzik seperti Spotify. Ia dapat digunakan dengan sebaiknya. Itu adalah salah satu kesan kebaikan perkembangan revolusi industri pada masa kini. Revolusi yang seterusnya adalah revolusi yang kelima yang akan memperlihatkan gandingan manusia dan juga robot menjayakan sesuatu program. Di sini saya dapat menyentuh bahawa di masa akan datang, perkembangan teknologi masa akan datang, saya boleh katakan yang mana tenaga kerja manusia akan lebih berkurang daripada sekarang kerana teknologi yang ke depan semakin canggih. Kalau kita lihat pada masa kini pun ada juga sebahagian kedai yang menggunakan robot untuk menghantar air. Itu pada masa kini. Di masa akan datang mungkin ada juga pemandu teksi robot. Tidak dapat kita nafikan benda itu. Kerana apa? Kerana teknologi pada masa kini sangatlah berkembang pesat seperti yang kita lihat. Baiklah, namun ada juga terdapat kesan buruk maupun kesan baik. Antara kesan baiknya, maklumat boleh dihantar dengan cepat, dunia tanpa sempadan. Kita boleh berkenalan dengan sesiapa pun yang kita mahu di Instagram, Facebook maupun aplikasi yang lain. Dan juga kita boleh mendapatkan maklumat dengan cepat dengan yang kita mahu seperti di aplikasi Google maupun Safari. Tidak seperti zaman dahulu yang mana kalau kita ingin mendapatkan maklumat, kita mesti pergi ke kedai membeli surat khabar ataupun majalah untuk mendapatkan sesuatu maklumat tersebut. Itu antara kesan-kesan baik yang saya boleh rungkaikan dalam perkembangan
globalisasi tersebut, manakala untuk kesan-kesan buruknya masyarakat menjadi individualistik, kesan daripada pembangunan multimedia yang menekankan kebendaan dan juga kemodenan. Berlaku peminggiran hubungan sosial, kesan daripada kehidupan yang sentiasa dilingkungi peralatan teknologi tanpa bersua muka. Memberi kesan buruk terhadap pegangan agama, menerusi saluran maklumat yang salah dan keutamaan yang diberikan kepada program hiburan. Penyusupan budaya barat ke dalam kehidupan masyarakat dunia sekaligus memudahkan misi menyebarkan agama Kristian. Penyebaran budaya pop Amerika yang mematikan jiwa dan memenuhi nafsu semata-mata. Pembaziran maklumat yang tidak berguna, pengantara bangsaan jenayah. Itu adalah antara kesan-kesan buruk yang mana kesan-kesan ini sangatlah negatif di dalam pemikiran manusia. Khususnya budak-budak kecil lah yang saya boleh katakan. Kerana apa? Kerana kalau kita lihat pada zaman kini, budak-budak kecil pun sudah ada telefon diorang sendiri, tablet diorang sendiri, yang mana kat situ diorang boleh search apa pun yang diorang mahu. Sekiranya mereka ini, golongan-golongan kecil ini salah search, salah mencari apa yang mereka mahukan, mereka mungkin dari kecil boleh diasah ataupun boleh dihasut dengan benda-benda yang tak elok. Itulah antara beberapa perkembangan ataupun kesan buruk maupun kesan baik. Konsep globalisasi dilihat sebagai satu bentuk ideologi yang membawa lebih banyak keburukan berbanding kebaikan, khususnya kepada agama Islam dan umatnya sendiri. Ini kerana ianya berakar di barat dan bertujuan untuk menjajah pemikiran masyarakat dunia dengan menyebarkan fahaman bahawa nilai ketimuran dan keagamaan merupakan halangan dalam mencapai modernisasi. Sedangkan moden yang dimasukkan dilihat lebih tertumpu kepada kemajuan kebedaan semata. Islam selaku agama yang syumul tidak menerima sebarang bentuk penjajahan dengan tujuan menyebarkan keburukan kepada dunia ini. Sebaliknya, Islam selaku agama yang universal, maksudnya universal adalah dalam bahasa Arab alamiah, dan diturunkan dari Allah ke muka bumi sebagai rahmat sekalian alam. Islam menekankan aspek kerohanian di samping kebedaan berlainan dengan globalisasi. Islam juga menekankan jalinan ukhuwah sesama manusia dan melarang sikap pentingkan diri. Islam juga tidak disebarkan dengan tujuan untuk menjajah. Sebaliknya, Islam disebarkan dengan memberikan panduan pada umat manusia cari hidup yang sempurna yang dapat memberi manfaat kepada semua makhluk, sama ada manusia maupun selainnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Maksudnya, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, bukan yang lebih keturunan dan bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu. Surah Al-Hujurat ayat 13. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain pula, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Maksudnya juga, dan tidaklah kami mengutuskan wahai Muhammad melainkan untuk umat manusia seluruhnya sebagai rasul pembawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan pemberi amaran kepada orang-orang yang ingkar, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Surah Sabah ayat 28. InsyaAllah, sehingga kita berjumpa lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.